Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nina pada kali ini akan berkongsi sedikit berkenaan dengan penggunaan Google Meet untuk cikgu-cikgu mengajar anak murid cikgu secara atas talian. Jika sebelum ni saya pernah berkongsi berkenaan dengan bagaimana untuk create Google Meet. Okey, untuk create link dengan hanya menggunakan link daripada Meet link yang ada pada Google Classroom. Okey, ini adalah Google contoh Classroom 6 Alpha yang ada dalam Google Classroom dan ini adalah link yang ada pada Google Classroom. Murid tak boleh nampak sebab kita ada tanda mata pangkar tu not visible to students. Tapi setelah setahun kita ber-PDPR, saya telah kenal pasti beberapa masalah yang timbul jika cikgu guna Google Meet link yang kita ada pada Google Classroom. Kerana jika ada murid yang simpan link ini, walaupun murid tak boleh nampak di dalam di dalam Google Classroom, tapi jika murid pernah simpan link ni di dalam simpanan masing-masing. Jadi bila cikgu ada sesi Google Meet pada hari berkenaan dan jika cikgu tak masuk lagi dan murid dah masuk dulu gunakan link daripada Google Classroom ni, jadi murid itu akan automatically jadi host ataupun admin untuk Google Meet itu. Jadi bila murid jadi host akan timbul masalah di mana bila cikgu nak buat recording, bila cikgu nak buat recording tu akan disimpan di dalam Google Drive murid berkenaan dan bukan di dalam Google Drive cikgu sebab cikgu bukan host untuk sesi itu. Dan bila cikgu tidak menjadi host untuk sesi itu, cikgu tidak dapat menggunakan kontrol yang ada pada host. Saya akan tunjukkan apa kontrol yang ada pada host yang kita boleh gunakan untuk lesson atau untuk pembelajaran kita yang seterusnya. Baik. Kita terus je pergi pada website Google Meet. Cikgu type saja Google Meet macam saya dah pinkan terus dekat sini sebab kita tahu kita sentiasa akan guna. Selagi kita masih ber-PDPR, kita sentiasa akan guna. Jadi untuk memudahkan cikgu terus pin saja dekat sini. Ataupun jika terus cikgu log masuk kepada Chrome, jadi cikgu akan terus nampak kat sini. Kalau cikgu punya Chrome ni telah di-sign in dengan cikgu punya ID MOE. Jadi cikgu mesti masuk dalam Google Meet menggunakan ID MOE. Gunakan ID yang KPM berikan pada kita. Jadi pada 9 titik bertindih ni, Google Apps ni cikgu akan nampak. Cikgu akan nampak semua ni dan cikgu akan nampak Meet ni. Cikgu straight away terus pergi ke website Google Meet dan pastikan cikgu login dengan ID MOE. Baik, ada tiga cara yang saya akan tunjukkan pada hari ini. Jadi kita dengar, kita rujuk sama-sama dan kita belajar sama-sama. Okey, perkara yang pertama, katalah pagi cikgu dah beritahu pada murid pada waktu malam cikgu akan adakan kelas pada jam 8 suku. Jadi pukul 8 cikgu dah bersedia di hadapan laptop. Dah buka semua ni, dah sediakan bahan dan cikgu nak create meeting. Cikgu klik pada new meeting, cikgu boleh straight away start an instant meeting. Kalau cikgu nak create a meeting for later, boleh. Contoh macam cikgu bangun subuh pagi, lepas tu cikgu buka laptop, cikgu save. Cikgu create a meeting for later, dia akan bagi joining info. Cikgu boleh copy ni dan cikgu terus masuk dekat dalam WhatsApp. Tapi cara macam ni bahaya jika murid ada masuk dulu. Kalau murid dah masuk dulu, nanti murid tu yang akan jadi admin. Jadi cara ni macam kurang sesuai. Cara yang satu lagi yang saya beritahu tadi, kita start an instant meeting. Pukul 8 cikgu duduk, kita start terus an instant meeting dan dia terus masuk. Dia tak akan tanya perlu join ke, tak perlu join ke, dia akan terus masuk. Ini dia akan terus masuk. Baik. Jadi dekat atas ni dia akan terus bagi tahu your meeting is ready or share this joining info with others you want in the meeting. Jadi cikgu terus copy joining info ni dan cikgu terus masukkan di dalam WhatsApp. Tapi cikgu jangan keluar daripada Google Meet ni lagi dah. Tak boleh keluar dah. Kalau cikgu klik yang ini, leave call ni, kalau cikgu leave the call, link tu masih boleh berfungsi dan murid boleh masuk. Tapi kalau cikgu end the call, link tu tidak akan lagi boleh berfungsi.
Lepas tu kalau cikgu masuk balik nanti dia dah tak boleh guna. Okey, jadi cikgu jangan tinggalkan Google Meet. Cikgu terus tunggu sahaja sehingga murid masuk pada jam 8 suku. Okey, itu cara kaedah yang pertama. Kita lihat kaedah yang kedua. Okey, pergi balik return to home screen. Jadi kita tengok pada kaedah yang kedua. Ini kaedah yang saya biasa gunakan pada jam 8. Katalah kelas saya mula pukul 8 suku dan saya akan beritahu, saya akan bagi link pada jam 8. Jadi saya dah standby dekat depan PC. Okey, lepas tu saya akan letak dekat sini enter a code or nickname. Okey, contohnya kelas sains cikgu Nina. Saya buat macam tu, lepas tu saya klik join. Okey, dia akan nampak kemas sikit dekat hujung tu, tapi dia akan minta cikgu to get ready dulu. Okey, dia akan minta cikgu to get ready dulu. Lepas tu kat sini dia beritahu no one else is here. Memang betul no one else is here sebab ini adalah kelas kita. Jadi cikgu klik pada join now. Dan macam biasa, cikgu copy. Tapi dekat atas ni ada beza dengan yang tadi. Your meeting is ready, tapi ada kelas SN Cikgu Nina. Meeting nickname can only be used within Ministry of Education Malaysia. Jika murid masuk dengan ID MOE, murid pergi dekat Google Meet punya aplikasi dekat dalam telefon ataupun dekat dalam komputer, murid boleh terus masukkan nickname ni, kelas SN Cikgu Nina. Okey, boleh copy link ni. Bila cikgu copy link ni, dia akan copy yang bawah ni, STC EBRD KIR. Itu adalah kod. Yang atasnya adalah nickname. Okey, saya tunjukkan macam mana cara murid boleh masuk dengan menggunakan nickname ni. Tapi kena login dengan ID MOE. Okey, kita biarkan saja window Google Meet ni untuk kelas sains Cikgu Nina dan kita buka window yang baharu. Macam mana untuk buka window yang baharu? Cikgu klik dekat bahagian atas sekali ni. Ini adalah person yang kedua. Maksudnya akaun yang kedua untuk Google Chrome yang ada di dalam komputer cikgu. Jadi saya akan ambil another profile menggunakan ID MOE. Ini adalah person number 1 di dalam komputer. Okey, jadi kita pergi kepada kita dah copy Meet link tu tadi. Okey, kita terus je enter. Okey, kalau macam ni murid dah boleh join sebab dia pakai link tu. Okey, saya nak tunjukkan cara macam mana kalau murid menggunakan aplikasi di dalam handphone dan murid masukkan kod dan nickname dia. Jadi murid type kat sini kelas SN Cikgu Nina dan murid join. Okay, bila murid join, kelas sains SN Cikgu Nina, cikgu dah ada dekat dalam dan murid boleh klik join now. Okay, bila murid klik join now, murid dah masuk dekat dalam ini adalah Google Meet yang dilihat oleh murid, yang ini adalah Google Meet yang dilihat oleh guru. Okay, murid dah masuk dengan ID MOE, akan straight away masuk sahaja. Kalau murid tu guna ID Gmail ataupun akaun Gmail mak dan ayah dia, murid tak boleh gunakan kod kelas SN Cikgu Nina tu tadi. Murid kena masuk menggunakan link yang cikgu beri. Tapi seperti yang cikgu maklum, kalau cikgu create Google Meet menggunakan ID MOE dan jika murid masuk menggunakan Gmail, cikgu kena admit murid tu. Okay, cikgu perlu admit murid tu. Dia ada keluar notification dekat atas ni, somebody wants to join. Okay, admit ataupun tidak. Okay, cikgu klik admit, dia akan keluar. Okay, sebab tu saya sentiasa pesan pada anak murid supaya login Google Meet dengan menggunakan Google ID MOE. Begitu juga guru. Guru nak create Gmeet mesti guna ID MOE. Baik, kita terus end call. Bila kita end call, okay, automatically ID murid tadi dia akan terus keluar. Your host has ended the meeting for everyone. Memang dah tak boleh masuk. Okay, dia automatically. Tapi kalau cikgu leave the call, murid akan duduk dekat dalam tu. Okay, mungkin dia akan bersembang sesama dia. Jadi kalau dah habis kelas, cikgu terus end the call. Okay, baik. Itu adalah cara yang kedua.
Cara yang biasa saya gunakan. Tapi hari ini saya nak fokus kepada cara baru, cara yang bukan cara baru sebenarnya, tapi cara yang kita boleh pakai, kita boleh guna untuk memudahkan kerja kita. Baik, dekat bahagian new meeting ni ada satu lagi bahagian yang dikata schedule in Google Calendar. Maksudnya cikgu boleh jadualkan link untuk Google Meet cikgu yang akan cikgu ajar dalam minggu-minggu hadapan ataupun dalam masa sepanjang selama sebulan. Okay, cikgu boleh create siap-siap, link tu dah ada siap-siap, jadi cikgu dah boleh simpan. Cikgu boleh terus bagi malam, katalah hari Isnin cikgu ada kelas pukul 8 suku pagi, Ahad malam tu cikgu dah bagi semua details. Cikgu hanya tunggu saja pukul 8 suku besok pagi murid masuk. Okay, macam mana cara dia? Dekat bahagian add title ni, macam biasa cikgu tulis Data Science tahun 4, contoh. Okay, lepas tu hari apa? Contoh macam saya katalah saya nak buat hari Selasa. Okay, hari Selasa pada jam 8 suku pagi. Okay, kita buatlah pukul 8. Kita standby dulu. Dan dan berakhir selama 1 jam pada pukul 9 ataupun 9.30. Cikgu boleh letak berapa lama yang cikgu nak. Lepas tu yang all day ni cikgu tak perlu. Does not repeat ni cikgu boleh repeat. Cikgu boleh repeat benda yang sama. Katalah cikgu memang ajar Google Meet tu untuk hari Selasa tu setiap minggu. Cikgu boleh buat macam ni, weekly on Tuesday. Jadi dia akan create benda tu dan dia akan bagi notification. Kat mana dia bagi notification? Dekat bawah ni. Notification selama berapa minit yang cikgu perlukan. 10 minit sebelum kelas bermula. Jadi dia akan bagi notification. Dekat sini Nurul Hani Nabita Abdul Majid ni adalah ID MOE cikgu dan warna yang akan ditandakan di dalam kalender. Okey, baik. Apa yang penting kat sini sebenarnya ialah yang ini, video call options. Cikgu klik pada dekat situ, dekat bahagian ni ada perkataan quick access. Okey, semasa cikgu create penjadualan Google Meet ni, okay, schedule Google Meet ni cikgu kena untick kat situ. Kenapa? Sebab bila cikgu untick, host must join first. Walaupun cikgu bagi link tu pada waktu malam, lebih awal daripada yang selalunya, okay, selagi cikgu belum masuk, okay, sebab cikgu host, selagi cikgu belum masuk, murid tak boleh masuk. Okay, sebab murid perlu tanya, ask to join. Okay, jadi bila murid ask to join, guru kena klik admit. Right? Jadi bila cikgu turn off yang ni, people can't join anonymously. Kalau dia tak ada ID ke apa, dia tak boleh masuk. Okay, only host can dial out of meeting. Jadi yang ini cikgu terus je klik save. Klik save. Jadi dia dah settingkan macam tu. Jadi cikgu boleh copy je link yang ini, meet google.com GUP ni. Yang ini kod yang diberi. Ataupun cikgu klik, tekan saja ni copy conference info, cikgu share je terus. Okay, malam pun dah boleh share. Okay, jadi cikgu save. Bila cikgu save, dia akan masuk dekat dalam kalender. Okay, kat mana kalender tu? Okay, tadi dikata 6 hari bulan. Yang ni 6 hari bulan, hari Selasa. Ni dia 8 AM kelas sains tahun 4. Okay, katalah cikgu nak cuba. Okay, cikgu nak cuba masuk dengan Google Meet. Okay, getting ready, you will be able to join. No one else is here. Memang no one else is here. Belum ada orang lagi. Okay, jadi cikgu klik join now. Okay, bila cikgu klik join now, cikgu boleh nampak dekat bawah ni kelas sains tahun 4. Memang dia kemas. Okay, dalam masa yang sama, cikgu adalah host dia. Okay, semua bila kita create memang kita host. Bila kita masuk dulu memang kita host. Ini yang saya sebutkan tadi, quick access. Bila cikgu dah masuk, bila cikgu dah masuk untuk kelas pada hari tu, cikgu boleh tekan yang ni sebagai untuk memudahkan murid-murid masuk kemudian. Okey, dekat bahagian sini dia kata let everyone share their screen, send chat messages. Okey, kalau cikgu antik yang ni, murid tak boleh share screen dia, murid tak boleh nak chat message kat situ. Okey, sebab kadang-kadang murid ni bila kita biar dia chat, dia akan chat bukan-bukan kat dalam ni. Jadi kita biarkan saja, dia tak payah chat kat situ. Tapi kalau cikgu perlukan feedback daripada murid, cikgu boleh tick saja let everyone send messages. Jadi kat sini bahagian messaging ni akan keluar. Okey, baik. Satu lagi kebaikan menggunakan ID MOE. Okey, saya pernah share hari tu. Satu lagi kebaikan ialah
dekat bahagian muted, dekat bahagian people ni, okay, cikgu boleh mutekan semua orang. Katalah terlalu ramai, cikgu ajar 2 kelas, 60 lebih orang masuk kat dalam ni, semua bercakap, tak nak off mic. Walaupun cikgu dah pesan awal-awal, tolong off mic. Okay, tapi tak nak off mic juga. Jadi cikgu boleh klik yang ni, all muted ni, jadi semua akan mute. Okay, jadi saya akan tunjukkan sedikit cara macam mana. Tapi disebabkan, okay, baik. Okay, kita dah copy joining info tadi. Okay, kita akan copy dia punya link ni Okay, copy joining info dan saya masukkan dekat dalam ID yang kedua. Okay, kat sini dia kata Nurul Halina is on this call. Okay, join now. Cikgu nampak button present ni tak boleh sebab cikgu dah disable tadi. Okay, jadi murid masuk. Okay, murid masuk. Jadi bila murid masuk, okay, cikgu nampak kat sini murid dah masuk Katalah murid tu bising. Murid tu bercakap. Okay, bila murid bercakap, cikgu akan nampak dia bercakap kat sini. Okay, ada tanda tone ni, voice kat sini. Lepas tu cikgu nampak dia bergerak macam tu. Okay, itu maksudnya dia bercakap. Okay, dia sedang bising. Okay, macam mana cikgu nak tahu dia pun bercakap, cikgu boleh check kat sini. Kalau ada nama murid kat sini, cikgu nampak ada biru macam ni, maksudnya dia sedang bercakap. Okay, jadi bila dia bercakap tu, dia akan rasa sangat terganggu untuk mengajar. Jadi cikgu pergi pada dia, pada murid itu dan cikgu klik perkataan mute yang ada kat sini. Okay, kita nak mutekan murid tu. Baik, kita klik mute. Dia boleh unmute balik cikgu. Okay, katalah ni murid tu tadi, dia boleh unmute balik. Dia boleh turn on balik mic dia. Okay, ataupun katalah bila dia turn on balik mic dia, katalah ada ramai-ramai, cikgu pun tak dapat nak detect siapa yang bercakap. Cikgu pun pergi dekat everyone ni tadi, people ni tadi, cikgu klik mute all. Dan automatic dia akan you muted everyone. Okay, semua orang dah jadi mute kat situ. Jadi kalau murid nak bercakap, dia tekan balik mic dia. Cikgu pesan sebegitu. Itu adalah kepentingannya menggunakan ID MOE. Okay, saya ulang banyak kali dah gunakan ID MOE. Sebab bila cikgu guna ID MOE, murid yang guna ID MOE, murid yang guna Gmail pun boleh masuk. Tapi kalau cikgu guna ID Gmail untuk buat Google Meet, memang boleh. Kalau kita pakai ID Gmail biasa kita, akaun Gmail biasa kita, okay, kita buat Google Meet, kita nak create link untuk Google Meet, memang boleh. Tapi bila cikgu bagi link, share link pada murid, bila murid masuk menggunakan ID MOE, mereka tak akan boleh masuk. You are not allowed to join this meeting. Itu yang dia dapat daripada notifikasi yang diberikan oleh Google. Jadi untuk mengelakkan sebarang perkara sedemikian berlaku lagi, cikgu gunakan ID MOE cikgu dengan sehabis optimum mungkin. Okay. Dan satu lagi untuk present. Ada ramai yang tanya saya berkenaan dengan present. Kalau cikgu present your entire screen, maksudnya cikgu sedang tunjukkan pada murid seluruh skrin cikgu ni. Seluruh skrin yang saya tunjukkan sekarang ni. Kalau cikgu pergi dekat sini dia nampak, cikgu pergi dekat sini dia nampak, murid nampak, cikgu pergi dekat sini dia murid ni nampak, cikgu pergi dekat window yang lain pun murid akan nampak. Cikgu turunkan cikgu punya Windows, cikgu buka tempat lain pun murid akan nampak. Murid akan nampak apa yang kita nampak. Okey. Contoh katalah lagi sekali kita stop presenting. Untuk stop presenting, cikgu boleh klik kat situ ataupun klik kat atas tadi. Okay, katalah cikgu nak present a window. Okay, selalunya kalau cikgu nak present a window ni sesuai untuk bila cikgu nak pakai PowerPoint. Okay, bila cikgu nak present PowerPoint. Contohnya macam saya buka satu PowerPoint. Saya selalu present window bila saya sebelum murid masuk. Sebelum murid masuk ke dalam kelas, saya akan present window dia dulu. Macam ni. Sains kelas 5 Krypton, kelas Vista Ed ni. Jadi, macam mana cikgu nak present ni? Kalau ataupun macam mana cikgu nak gunakan PowerPoint. Selalunya kalau kita present dekat kelas, kita akan terus klik yang slideshow ni.
Kan betul cikgu, kita akan selalu klik slideshow, tapi kita hanya akan nampak slideshow saja sewaktu kita sedang mengajar. Okay, kalau macam kita macam selalunya biasa dekat dalam kelas kita mesti nak tengok reaksi murid, kita mesti tengok muka murid. Jadi macam mana cikgu, macam mana cara dia kita nak buat? Okey, baik. Cikgu escape dulu. Okey, benda yang kita boleh buat ialah cikgu pergi dekat perkataan view ni. Okay, cikgu nampak dekat atas ni ada reading view. Cikgu klik reading view, dia akan buka dalam keadaan reading view. Okey, jadi bila dibuka dalam keadaan reading view, cikgu boleh klik semua ikon yang ada dekat bawah. Okey, ni saya tak boleh nak tunjuk, tak cikgu tak nampak. Okey, tapi tak apa. Maksudnya bila saya klik macam ni, okey, lepas tu bila saya klik macam ni, nanti dia akan nampak. Okey, so kita present. Now, pergi dekat a window dan pilih slideshow tadi. Cikgu share. Okey, jadi slideshow ni yang akan murid nampak dekat dalam Google Meet. Okay, ni cikgu tadi, anak murid cikgu. Lepas tu ini slideshow yang murid akan nampak. Okay, tadi saya sebut berkenaan dengan macam mana nak nampak murid, lepas tu nak nampak slide cikgu. Okay, jadi cikgu restore down, cikgu kecilkan. Okay, dan cikgu punya PowerPoint ni pun cikgu kecilkan sebegitu. Okay, kalau cikgu buat macam ni, kalau dia besarkan macam ni, okay, PowerPoint cikgu akan nampak kecil. Jadi cikgu kena kecilkan mengikut saiz PowerPoint tu. Macam ni. Okay, cikgu letak kat situ. Jadi cikgu boleh nampak. Okay, nanti kalau ada anak murid cikgu kat sini, ramai-ramai cikgu akan boleh nampak. Jadi cikgu present macam biasa. Cikgu klik next macam biasa. Okay, baik. Itu berkenaan dengan cara untuk share. Okay, ada satu lagi kaedah share tu tadi, yang ketiga. Okay, kita stop presenting. Ada satu lagi kaedah share yang ketiga ialah a tab. Kalau a tab, cikgu hanya boleh pilih satu saja. Katalah cikgu nak pilih 6 alfa, cikgu nak bagi tahu pada kelas. Okay, nak bagi tahu pada kelas yang ni latihan hari ni. Tapi cikgu boleh share yang ini sahaja. Okay, cikgu boleh share yang tab yang itu sahaja. Dia akan nampak satu tab saja. Jadi kalau cikgu pergi ke kanan, pergi ke kiri, pergi ke tepi, pergi tab-tab lain, dia tak akan nampak. Dia hanya akan nampak yang ini sahaja. Okay, kalau bagi saya lebih selesa, lebih senang untuk cikgu kalau cikgu share a window. Share saja a window. Senang untuk cikgu buat pergerakan ke sana, ke sini, kemari. Okay, kalau cikgu ada presentation, ada PowerPoint pun sama, gunakan a window. Baik. Okay, sebelum-sebelum ni saya pun dah sebut berkenaan dengan untuk record meeting. Okay, cikgu klik record meeting, dia akan keluar. Lepas tu bila sebelum cikgu end call, cikgu mesti stop record. Okay, stop recording. Baru cikgu punya recording akan masuk ke dalam Google Drive cikgu. Okay, yang selebihnya ada tips-tips tambahan, contohnya macam change layout. Okay, kadang-kadang kita boleh guna auto. Okay, auto maksudnya kalau ada orang tu bercakap, dia akan duduk dekat hadapan. Okay, ataupun kita boleh gunakan tile. Kalau anak murid cikgu ramai, okay, selalunya saya nampak 9 orang je kat depan ni, ada 9 je kotak. Tapi anak murid saya 30 orang. Jadi macam mana cikgu tukar change layout ni, tile ni cikgu tarik sampai hujung. Boleh nampak semaksimum mungkin. Okay, yang lain-lain pun ada. Yang ni spotlight. Okay, spotlight maksudnya siapa yang kita nak tengok. Okay, dia akan keluarlah kat depan tu. Ataupun sidebar. Sidebar ni pun selalu. Okay, sidebar ni bila akan nampak kat tepi. Tapi kalau saya akan terus pakai tile. Sebab masa saya nak mengajar tu, saya nak nampak semua murid. Okay, waktu cikgu sedang recording, cikgu jangan pin yourself to your main screen. Okay, kalau cikgu pin, sepanjang recording tu memang akan keluar muka cikgu je. Apa yang cikgu share pun tak akan keluar. Jadi cikgu tak perlu pin. Okay, cikgu hanya perlu adakan diri cikgu di dalam tile sahaja. Okay, yang ni yang tengah ni remove this tile. Jadi cikgu akan terapung. Cikgu boleh alih cikgu punya diri tu kat mana-mana. Cikgu nak duduk kat atas boleh, nak duduk kat tepi boleh. Tapi kalau cikgu tak nak terapung-terapung macam tu, cikgu
klik show in a tile. Jadi cikgu akan masuk dalam kelompok bersama murid. Okey, jadi banyak lagi sebenarnya Google Meet dah upgrade dah. Google dah upgrade kan Google Meet ni. Okay, dah macam-macam ada, raise hand ada. Okey, murid tak nak, kita tak nampak, kita tengah mengajar tak nampak. Lepas tu murid angkat tangan. Okey, kadang-kadang murid tak ada kamera. So dia klik yang itu, raise hand. Kalau pakai ID Gmail tak ada raise hand. Okey. Jadi saya rasa itu saja yang berkenaan dengan cara untuk schedule Google Meet menggunakan Google Meet. Setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Okey. Cikgu jangan risau kalau cikgu klik banyak-banyak kali pun benda ni tak akan berubah. Esok pun cikgu klik yang tu, link dia akan tetap sama. Link dia tak akan berubah. Tapi murid takkan masuk selagi cikgu tak masuk, sebab pada setting cikgu dah letak quick access ni cikgu antik. Okey, cikgu boleh cuba nanti jika ada masalah, cikgu boleh tanyakan pada saya ataupun letak saja di ruangan komen. Saya akan cuba reply ataupun cuba cari jalan penyelesaian untuk segala masalah yang ada, sebab kita sama-sama belajar. Okey, itu saja untuk perkongsian saya pada hari ini. Okey, semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dengan sebaiknya, InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.